Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada awal-awal dahulu apabila diadakan muafakat nasional, iaitu kerjasama politik antara PAS dan UMNO dan siap dengan tanda tangan piagam, sebenarnya itu adalah strategi politik yang paling baik dalam penyatuan ummah terbesar Parti Melayu, UMNO dan PAS. Jadi kalau di kawasan-kawasan luar bandar di mana selalunya antara PAS dan UMNO bertanding, dia akan pilih seorang mana yang lebih kuat dan semua sokong, ahli dua-dua parti semua akan sokong calon sama ada PAS atau UMNO, dan maka calon-calon daripada Amanah ke atau daripada PKR ke ataupun daripada what you call it, Pribumi atau yang baru belum daftar, kalau jadi muda ke pejuang ke, mereka antara Muafakat Nasional Parti ni akan menang antara satu. Tetapi PAS pula, sebab mereka ini main dua kolam, dengan Muafakat Nasional dia kata on, dengan Pakatan Perikatan Nasional dia campur, kerana Pak Lebay haji-haji ni daripada PAS pun dah dapat jadi menteri, dah tahu merasa kuasa selepas sekian lama tidak berada dalam kerajaan pusat. Jadi masing-masing seronok lah. Dan dalam UMNO pula, mereka yang tidak ada jawatan dalam parti, contohnya majlis tertinggi ataupun naib presiden dan sebagainya, tetapi dah lantik. Jadi UMNO sebagai parti tak setuju, tetapi UMNO pula terpaksa relakan kerjasama sebagai ahli parlimen daripada UMNO. Jadi mereka yang berada daripada Pak UMNO dah jadi menteri, memanglah mereka kalau boleh tak mahu kerjasama Perikatan Nasional itu berlaku, supaya mereka tetap akan jadi menteri sekurang-kurangnya sehingga akhir penggal 2023. Tetapi jelas semua umum dah mengetahui, kalau parlimen dibenarkan bersidang ataupun sehingga Ogos, di mana deklarasi emergency darurat di lifted, boleh mungkin lebih awal dengan persetujuan yang di-Pertuan Agong dengan dia punya komiti dia, Dewan Kuasa. Jadi kalau parlimen bersidang, jelas Perikatan Harapan Pimpinan Tan Sri Muhyiddin telah tidak ada majoriti, tinggal 108 saja. Mungkin orang akan cabut lagi, lompat lagi. Jadi akan terpaksa kalah, undi tak percaya dan akan roboh. Jadi tunggu vaksin roll out. Jadi kalau dapat 50 to 80% dan dalam negara seperti lain yang tunjuk guna vaksin, kes-kes COVID turun, lebih selamat boleh adakan kempen sedikit dengan SOP baru, maka akan berlakulah pilihan raya PRU yang ke-15 sebelum hujung tahun. Jadi pada saya, UMNO dan akar umbi UMNO tidak mahu di dalam Pakatan Harapan, dalam apa dia punya Perikatan Nasional ni, logo warna biru macam BN. Jadi mereka mahu UMNO dengan PAS. Jadi sekarang the ball is in the court of PAS, sama ada dia nak main dua kolam ataupun istiqamah dan sama-sama berjuang dengan UMNO. Bagi rakyat yang bukan Melayu, terutama di kawasan urban dan di bandar, mereka hanya setuju untuk sokong Barisan Nasional kembali parti-parti macam MIC, MCA dan UMNO kalau ada pembaharuan yang lebih menyeluruh dalam pimpinan UMNO. That means daripada mereka yang ada access baggage, kes-kes mahkamah, mereka yang mungkin akan jatuh salah, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang umum rata-rata tahu mungkin wang mereka tidak, kata orang tu, kosher, that means tidak di-charge, tidak ada kes kerana kuasa politik ataupun belum sempat di-charge, tapi umum tahu sebenarnya membuat amalan rasuah dan abuse of political power, dan juga hampir umur pun dah tua, dah lama dalam UMNO, patut beri laluan kepada mereka yang lebih bersih, yang lebih berwibawa, supaya orang boleh kembali bagi sokongan 25% kepada Barisan Nasional, iaitu UMNO, MIC, dengan sokongan PPP lah, MUIP lah, KIMA dan sebagainya. Jadi pada saya itu yang lebih penting.
Tetapi kalau setakat Presiden UMNO kalau ke tepi, yang lain ramai lagi masih ada kat sana, saya rasa umumnya sokongan bukan Melayu untuk Barisan Nasional mungkin jatuh daripada 5% ke 1 atau 2% lah. Tapi mungkin di rural Malay Heartland, Muafakat Nasional PAS atau UMNO boleh menang banyak lah. Tapi sama ada cukup untuk simple majority, kena tengok lah. Sebab politik ni macam bola. Yang penting rakyat Malaysia dalam COVID, hilang kerja, fed up dengan abuse of power antara dua darjat, orang marah dengan rasuah, anti corruption, dan sekarang ada baru Husam ke siapa nama dia yang dulu Karang Kraft keluar rasuah busters dan sebagainya. Kita kena, rakyat kena guna undi untuk tolak semua ahli politik yang korup, yang mengamalkan rasuah dan abuse of power. Kembalikan hak rakyat, hak kerajaan, hak to govern kepada rakyat. Pulangkanlah hak memerintah kepada rakyat. Kalau ini gerakan luas, orang nak guna duit ke, cash is king ke, nanti rakyat akan menentukan siapa yang akan jadi ahli parlimen atau DUN untuk membentuk kerajaan. Tapi kita perlu didikkan kepada semua yang bakal mengundi ni untuk tolak semua ahli politik atau calon-calon yang mengamalkan rasuah dan abuse of power. So basically kalau main dua kolam ni payahlah. Jadi kita tahu politik is very fluid. Jadi mereka ahli politik kena buat yang pilihan yang terbaik dan sepatutnya mengikut kehendak akal umbi lah. Okey, sekian, terima kasih.